Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan tajuk spektrum garis. Jadi spektrum garis ini juga disebutkanlah berkaitan dengan teori klasik yang mana ia tidak dapat menjelaskan kehadiran ataupun kewujudan spektrum garis. Jadi apa itu spektrum garis? Untuk kita faham tentang spektrum garis, kita perlu lihat terlebih dahulu berkenaan dengan spektrum selanjar. Jadi spektrum selanjar ini adalah warna pelangi yang kita biasa lihat. Okey, warna ini merah sampailah kepada violet. Jadi macam mana kita nak dapatkan spektrum ini? Mudah saja, iaitu kita dapatkan satu mentol yang berwarna putih ataupun dalam bahasa fizik ataupun bahasa teknikalnya adalah kita cari satu jasad hitam yang memancarkan warna-warna dalam spektrum yang kita boleh nampak. Kemudian kita gunakan mentol tersebut, kita pancarkan dia kepada satu prisma ataupun kita juga boleh pancarkan dia kepada celah ataupun alur celah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai diffraction grating. Okay, diffraction grating, kalau anda nak carilah diffraction grating. Cuma dalam SPM kita tak gunakan. Okay, biasanya kalau dalam SPM kita akan gunakan prisma. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita ada warna putih, okay, contoh kita ada warna putih, kita pancarkan dia kepada satu prisma. Okay, jadi ini adalah prisma. Bila kita pancarkan warna putih kepada prisma, apa yang berlaku adalah dia akan terbias. Okay, macam pelangi lah, dia akan terbias berdasarkan warna dia. Okay, jadi merah dia akan terbias sedikit, manakala warna biru, okay, warna biru dia akan terbias dengan lebih banyak. Kemudian dekat tengah-tengah tu adalah warna kuning, warna hijau dan sebagainya. Jadi dia akan terus terbias dan akan menghasilkan warna merah, warna hijau, warna kuning, okay, warna kuning dan juga warna biru. Okay, jadi biru dia akan terbias lagi banyak lah. Kemudian dekat bahagian sini kalau kita letakkan skrin, maka kita akan dapatlah bentuk spektrum selanjar ini. Jadi ini adalah spektrum selanjar yang mana ia dihasilkan daripada cahaya warna biru. Kemudian apa pula spektrum garis? Okey, apa itu spektrum garis? Macam mana kita nak dapatkan spektrum garis seperti yang ditunjukkan di sini? Okey, bezanya adalah kalau tadi kita gunakan warna putih, sekarang kita ambil sebagai contoh mentol yang mana dalam dia itu bukannya warna putih ataupun dia bukannya filamen yang menghasilkan warna ke semua warna ataupun jasad hitam. Okey, tetapi kita gantikan dia dengan gas. Sebagai contoh, gas hidrogen. Jadi kita ada mentol yang dalamnya dipenuhi oleh gas hidrogen. Jadi gas ini kita panaskan dia, kita masukkan elektrik. Okay, ada tenaga elektrik, kemudian dia panaskan gas ini. Jadi gas ini bila dia panas, dia akan bercahaya. Okay, jadi bila kita gunakan proses yang sama, iaitu kita ambil cahaya daripada hidrogen tadi, gas hidrogen. Okay, kita letakkan mentol yang ada hidrogen dalamnya, kita pancarkan pada prisma. Apa yang kita akan nampak adalah kita tak nampak spektrum selanjar, tetapi kita akan nampak spektrum garis-garis ini. Okay, dia ada bahagian-bahagian tertentu. Sebagai contoh, dekat sini warna merah, kita tak ada warna dekat sini. Okay, sini kosong sahaja. Manakala kita ada satu garis merah yang sebegini. Kemudian kita ada warna oranye. Okay, kalau anda perhatikan kuning ni dia lebih nipis berbanding dengan warna oranye. Kita ada warna hijau, yang ni lebih kepada warna turquoise ataupun ni biru dan seterusnya. Okey, jadi kenapa kita dapatkan spektrum garis? Kenapa kita tak dapatkan spektrum yang selanjar? Okey, jadi masalah ini tidak dapat dijelaskan dalam teori klasik. Okey, sehinggalah datangnya Niels Bohr yang mengemukakan tentang struktur atom. Okey, jadi apa ataupun bagaimana ia boleh menghasilkan ini adalah kita andaikan kita ada atom hidrogen. Okay, andaikan kita ada satu atom hidrogen. Ingat, hidrogen dia ada proton dekat tengah dan juga dia ada elektron. Okay, kita andaikan ini adalah atom hidrogen, bukan molekul. Jadi dekat tengah ni kita tahulah dia ada satu proton, dia tidak ada neutron dan dia juga ada elektron. Okey, jadi elektron macam mana model Bohr ataupun macam mana Bohr, okay, Niels Bohr menjelaskan berkenaan dengan spektrum ini, spektrum garis. Jadi apa yang beliau usulkan adalah elektron ini dia hanya boleh berada pada kita panggil petala tertentu sahaja. Jadi elektron ini dia akan bergantung kepada petala tertentu ataupun dalam bahasa teknikalnya adalah dia dikuantakan ataupun dia berada pada satu petala tertentu dan dia tidak boleh ada di mana-mana petala antaranya. Sebagai contoh, contohnya andaikan yang ini petala yang cikgu lukiskan ini adalah petala asas dia ataupun ground level dia. Kita panggil ground level ataupun dia punya petala asas dia, okay, ground level. Jadi elektron ni dia tidak boleh ada
bawah daripada itu. Maksudnya elektron ni mustahil dia berada di sini. Okey, mustahil dia mengorbit hidrogen ini pada kedudukan ini. Yang ini adalah dia punya minimum dia. Dan elektron ini juga bila kita panaskan dia, bila kita panaskan hidrogen ini, dia akan teruja. Okey, kita panggil dia teruja. Jadi bila dia teruja, dia akan lompat naik ke petala yang seterusnya. Dia akan lompat naik ke petala yang lebih tinggi. Okey, jadi andaikan ini adalah petala yang pertama ataupun petala selepas daripada petala asas. Jadi apa yang berlaku adalah bila elektron ini dia naik ke atas, dia tak mau duduk di situ lama-lama. Okey, sebab dia tengah teruja, dia punya tenaga kinetik dia banyak. Jadi apa yang berlaku adalah, okey, tadi elektron kita di bawah dia melompat naik ke atas. Bila dia mempunyai tenaga kinetik yang banyak dan juga dia kurang stabil lah bila dia berada pada keadaan teruja, maka dia akan jatuh balik ke bawah. Maksudnya dia akan lompat kepada petala asas dia tadi. Okey, jadi bila dia patah balik kepada petala asas, bila elektron ni jatuh balik daripada keadaan teruja kepada keadaan yang asas, apa yang berlaku adalah di sini dia akan pancarkan cahaya. Okey, di sini bila proses ini berlaku iaitu gas panas, iaitu gas dalam keadaan teruja, elektron di sini bila dia jatuh iaitu dia pindah daripada teruja kepada tidak teruja, dia akan memancarkan cahaya. Dan cahaya ini bukanlah cahaya spektrum selanjar, tetapi dia adalah cahaya monokromatik ataupun dia memancarkan cahaya yang mempunyai lambda yang tertentu sahaja. Okey, kita andaikan sebagai contoh dia memancarkan cahaya dengan lambda 500 nanometer. Jadi maksudnya bila dia daripada petala yang ini, petala yang pertama, dia jatuh kepada petala asas, dia akan memancarkan 500 nanometer. Okey, lebih kurang dalam warna hijau. Jadi dia dah ada satu warna ini. Jadi macam mana pula warna-warna yang lain ini datang? Okey, warna-warna yang lain ini datang disebabkan dia bukan hanya ada satu sahaja petala yang teruja, tetapi dia ada banyak lagi petala-petala yang lain. Dan bila setiap kali dia turun satu aras ataupun satu petala, maka dia akan memancarkan warna-warna yang tertentu. Dan petala-petala ini dia bukannya boleh ada ikut suka saja. Okey, cikgu lukiskan kecil sikit supaya kita ada banyak ruang lagi. Okey, jadi kita lukiskan balik lebih kecil. Okey, andaikan ini adalah hidrogen dan ini adalah elektron pada petala asas ataupun ground level. Okey, lebih kurang macam inilah. Baik. Jadi elektron ni petala dia bukannya boleh ada di mana-mana sahaja, tetapi dia hanya ada pada petala yang tertentu. Kita andaikan yang warna hijau ini adalah petala yang pertama. Andaikan saja. Okey, ini adalah petala yang pertama. Okey, kemudian kita juga ada petala yang kedua. Sebagai contoh di sini. Okey, dan seterusnya kita buat warna kuning. Okey, andaikan dia ada 3 petala. Dia sebenarnya boleh ada banyak lagi lah petala dia. Okey, kalau sebagai contoh elektron ni bila kita panaskan dia, dia melompat daripada petala bawah ini kepada sebagai contoh petala warna kuning ini. Okey, warna kuning ini. Jadi elektron itu sekarang berada di sini. Jadi bila dia berada di atas ini, dia boleh turun. Okey, sebab dia tenaga dia banyak, dia nak turun balik ke bawah, dia nak supaya tenaga kinetik dia itu berkurangan. Jadi dia ada banyak pilihan. Yang pertama jatuh kepada yang warna biru. Bila dia jatuh kepada warna biru, dia akan pancarkan lambda yang tertentu. Okey, kita ambil contoh bila dia turun kepada warna biru, lambda yang dihasilkan adalah sekitar sebagai contoh 350 ataupun 400. Okey, 400 nanometer. Jadi 400 nanometer ini sekitar warna biru. Kita andaikan warna biru. Kemudian dia juga boleh jatuh kepada warna hijau. Ingat ya, elektron bukan ada satu saja, disebabkan kita ada banyak. Gas ini dia ada berbilion-bilion bilangan hidrogen, maka boleh jadi juga ada hidrogen yang tertentu dia punya elektron turun daripada kuning kepada hijau. Jadi bila turun yang ini, dia akan memancarkan lambda yang berbeza. Okey, kita andaikan lambda dia sebagai contoh 500 nanometer. Okey, dia sebenarnya ada pengiraan, tetapi anda tak perlu risaulah pengiraan dia, itu anda akan belajar dalam matrikulasi nanti. Okey, jadi bila dia turun daripada kuning ke hijau, dia akan memancarkan lambda yang berbeza. Dia turun balik kepada paras asas ataupun paras ground level, dia juga akan pancarkan lambda yang berbeza. Dan juga daripada biru ni pun dia boleh turun kepada hijau, dan kemudian biru boleh turun kepada putih, ataupun seterusnya lah, hijau boleh turun kepada putih. Okay, dia ada banyak lambda-lambda dia, dan disebabkan perbezaan lambda-lambda ini dan juga dia punya petala dia tak boleh ada ikut suka. Sebagai contoh, kuning dengan biru, di antara dia tak boleh wujud petala. Okey,
Jadi itu idea dia, iaitu petala ini dia hanya terhad kepada aras-aras yang tertentu, ataupun dalam kata lain dia telah pun dikuantakan. Dia hanya boleh ada pada nilai yang tertentu, dia tidak boleh ada secara selanjar ataupun nilai di antara petala ini. Sebab itu kita dapat spektrum yang seperti ini. Okey. Contoh yang mungkin anda boleh nampak adalah kita boleh bayangkan dia seolah-olah macam tangga. Okey, kita ada tangga yang mana tangga ini dia ada paras dia ada dia punya steps dia. Jadi maksudnya elektron itu dia boleh berada sebagai contoh dekat bawah. Ini adalah paras asas dia, okay, ground floor dia. Jadi elektron dia tak boleh berada sebagai contoh di sini. Di tengah-tengah ini dia tak boleh ada di situ, dia akan jatuh ke bawah. Okey, jadi elektron itu dia hanya boleh ada sebagai contoh dekat sini, okey, ataupun di sini. Okey. Jadi elektron itu bila dia turun satu aras, dia akan pancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ataupun dia boleh lompat dua ke bawah, ada lambda tertentu, ataupun turun ke sini lambda tertentu, ataupun boleh turun juga ke bawah. Okey, anda dapat idea dia. Jadi disebabkan model inilah, okey, model Bohr inilah, beliau dapat menerangkan kewujudan spektrum hidrogen, okey, gas hidrogen. Jadi setiap gas dia mempunyai garis spektrum yang berbeza. Kita lihat dekat contoh yang cikgu berikan ni, kita ada hidrogen, helium, sodium dan juga merkuri. Baik, jadi kalau kita perhatikan hidrogen, dia ada garis dia sebagai contoh merah di sini, warna biru, turquoise, ni warna biru. Okey, helium pula dia, kalau anda perhatikan semuanya berbeza. Dia punya garis-garis dia itu berbeza. Maksudnya kalau anda ada hidrogen, anda panaskan dia, anda letakkan prisma di sini, anda akan dapat garis ini. Okey, kalau anda gantikan dengan helium, garisnya begini. Kemudian sodium dia berbeza, dia ada dua di sini. Okey, tak salah cikgu ni adalah dalam 650 nanometer macam tu. Kemudian kita ada merkuri. Okey, merkuri ini dia punya garis dia. Yang inilah yang kita panggil sebagai dia punya cap jari. Cap jari bagi atom. Maksudnya setiap atom dia mempunyai cap jari yang tertentu. Okey, cap jari yang kita masukkan adalah garis-garis spektrum ini, dan daripada sinilah kita dapat tahu sesuatu bintang itu dia ada unsur apa dekat dalamnya. Sebagai contoh, dekat matahari dia ada dua ini. Kita cerap, kita akan dapati bahawa dua ini ada banyak. Okay, garis-garis ini ada lebih. Maksudnya dekat matahari, gas hidrogen dan helium adalah lebih tinggi berbanding dengan gas-gas yang lain. Okay, jadi di sinilah dia punya spektrum garis dia. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.